terdapat satu tempat di lautan yang menyimpan 1001 perkara mistik. Pada abad ke-15, ekspedisi Christopher Columbus menghadap sesuatu yang di luar dugaan. Seterusnya, mencetuskan panik di kalangan kru kapalnya. Kapal Great Discoverer mencatat pergerakan jarum kompas yang berpusing, pancaran api besar yang muncul entah dari mana, dan laut yang mengeluarkan cahaya pelik. Bertahun-tahun kemudian, laut misteri ini membuktikan sekali lagi betapa menyeramkan ia. Kapal hilang tanpa jejak di sini. Kadang-kadang, ia didapati hanyut kosong dan sepi tanpa kru. Kebiasaannya, bangkai kapal pun tidak dijumpai. Tetapi bukan sahaja kapal yang hilang, malah kapal terbang juga turut hilang. Seluruh skuadron pesawat tentera bertindak dan kabar angin tentang fenomena yang luar biasa ini telah tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, dan tidak lama kemudian, wilayah Atlantik ini dikenali sebagai sesuatu yang mistik, dan ia dikatakan mempertahankan reputasinya yang menakutkan. Ini adalah segitiga Bermuda. Apakah benar-benar wujud kuasa gaib yang tersembunyi di bawah perairannya? Dan apa pendapat sains tentang semua ini? Astrolab akan membawa anda jauh ke dalam perairan Atlantik dan meneliti apakah faktor yang boleh membawa kepada kehilangan kapal dan kru dari segi geologi. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Sebagai permulaan, jom segarkan semula ingatan kita kepada insiden paling ketara yang membawa kepada kemasyhuran segitiga Bermuda. Kapal HMS Atlanta meninggalkan limbungan tentera laut Diraja Bermuda ke Falmouth, England pada 31 Januari 1880. Kapal itu tidak tiba di Kepulauan British. Ia masih belum meninggalkan Bermuda dan ia hilang begitu saja tanpa jejak. Diandaikan bahawa kapal itu karam selepas mengalami ribut teruk di laluannya dan kru tidak cukup berpengalaman untuk menangani situasi tersebut. Pada masa itu, seluruh dunia ternanti-nanti apakah nasib kapal tersebut. Apabila kapal itu hilang, Panglima menerima lebih 150 telegram dan 200 panggilan peribadi daripada rakan dan saudara mara yang prihatin. Kapal yang hilang menjadi tajuk utama dan orang ramai mula menuntut penjelasan. Orang ramai mengeluarkan pelbagai teori yang munasabah. Tetapi serpihan maupun mayat mangsa apatah lagi yang terselamat tidak ditemui. Kehilangan HMS Atlanta masih menjadi misteri. Dalam satu insiden lain, pengangkut arang batu Cyclops yang dimuatkan dengan bijih mangan meninggalkan Pulau Barbados pada 4 Mac 1918. Beberapa hari kemudian, ia hilang tanpa jejak bersama 309 anak kapal. Insiden ini melibatkan kehilangan kru tanpa peperangan tertinggi dalam sejarah tentera laut Amerika Syarikat. Terdapat banyak hipotesis mengenai kehilangan USS Cyclops. Sesetengah orang menyalahkan ribut yang kuat, yang lain menyalahkan beban berlebihan dan kerosakan struktur yang disebabkan oleh kargo. Dan yang lain bahkan mencadangkan serangan oleh tentera laut Imperial Jerman. Tetapi hakikatnya, kapal itu hilang tanpa jejak di kawasan lautan yang kemudiannya dikenali sebagai segitiga Bermuda. Carol A. Deering dibina pada tahun 1919. Pada 31 Januari 1921, ia ditemui oleh pengawal pantai di Diamond Shoals berhampiran Cape Hatteras, North Carolina. Kapal itu berlayar ke darat dan pengawal pantai bersedia untuk menyelamatkan kru, tetapi ternyata tiada sesiapa di dalam kapal tersebut. Kapal tersebut kosong. Tiada anak kapal mahupun penumpang. Malangnya, usaha pencarian lanjut untuk orang yang hilang tidak membuahkan hasil. Seperti biasa, terdapat beberapa hipotesis yang menjelaskan kejadian ini. Bermula daripada serangan lanun kepada kehilangan yang tidak dapat dijelaskan oleh pasukan itu sendiri. Penerbangan 19. Ini adalah salah satu insiden yang paling terkenal dan sensasi, dan ia tidak berlaku dengan kapal tetapi dengan keseluruhan kumpulan pesawat yang memberi inspirasi kepada penyelidik untuk menghasilkan lebih banyak penjelasan paranormal mengenai penerbangan segitiga Bermuda. Penerbangan 19 ialah penerbangan latihan untuk 5 pengebom torpedo TBM Avenger.
Menurut rancangan penerbangan skuadron itu, mereka perlu pergi 141 batu ke timur laut Fort Lauderdale, kemudian 73 batu ke utara dan kemudian kembali sejauh 140 batu lagi untuk melengkapkan latihan. Pesawat itu tidak kembali ke pangkalan. Seluruh skuadron hilang di atas Atlantik pada 5 Disember 1945. Selain itu, ekspedisi menyelamat selanjutnya dengan pesawat laut PNM Mariner turut mengalami bencana dan kemalangan jiwa. Salah seorang mariners juga hilang di kawasan yang sama bersama 13 anak kapal. Penerbangan 19 hanyalah pautan pertama dan rangkaian insiden pesawat yang serupa. Pesawat terus-menerus mencatatkan kehilangan di kawasan ini. Pada 30 Januari 1948, sebuah pesawat penumpang Avro Tudor 4, juga dikenali sebagai Star Tiger, hilang ketika terbang dari Azores ke Bermuda hampir setahun kemudian. Pada 17 Januari 1949, sebuah pesawat lain juga turut hilang. Pada 28 Disember 1948, Douglas DC-3 NC-16002 hilang dalam penerbangan dari San Juan, Puerto Rico ke Miami. Tiada kesan pesawat mahupun 32 orang kru di dalamnya. Siasatan Lembaga Penerbangan Awam mendapati bahawa tidak ada maklumat yang mencukupi untuk menentukan mengapa ia hilang. Pada 26 September 1955, sebuah kapal layar Connemara 4 ditemui hanyut di Atlantik Selatan Bermuda. Kapal itu kosong tanpa anak kapal mahupun penumpang. Krunya tidak ditemui langsung. Apa yang pelik adalah kapal layar tersebut kelihatan utuh dan kru kapal tidak meninggalkannya secara sukarela tanpa sebarang ancaman yang jelas. Pada 28 Ogos 1963, KC-135 Stratotanker Tentera Udara Amerika Syarikat berlanggar dan terhempas ke Atlantik 300 batu 480 km barat Bermuda. Di sini, tiada sebarang misteri. Kedua-duanya bertembung dan menyebabkan kemalangan. Tetapi, kejadian tersebut berlaku di segitiga Bermuda. Berdasarkan tarikhnya, anda mungkin berfikir bahawa semua ini telah lama berlaku. Tetapi, kejadian seterusnya berlaku baru-baru ini. Kabin Marco Cady sepanjang 29 kaki dengan 20 penumpang dilaporkan hilang sehari selepas ia dijangka tiba di Lake Worth selepas menyeberangi Sungai Teluk dari Bahamas. Ia kali terakhir dilihat pada 28 Disember 2020. Mencari kapal atau penumpangnya tidak membuahkan hasil langsung. Tiada sebarang isyarat kecemasan direkodkan. Usaha pencarian yang melibatkan pesawat dan bot berlangsung selama 84 jam dan meliputi kawasan seluas 17,000 batu persegi tetapi tidak berhasil. Ini hanyalah beberapa contoh. Secara keseluruhan terdapat berpuluh-puluh kejadian aneh yang direkodkan berlaku di kawasan segitiga Bermuda. Orang ramai telah mengemukakan pelbagai teori, andaian-andaian yang lebih berani dan pendedahan skeptikal mengenai segitiga Bermuda dan peristiwa peliknya. Dan sudah tentu banyak kajian telah dilakukan dalam bidang ini. Anda mungkin akan terkejut mendengar bahawa untuk semua misterinya, kawasan segitiga ini merupakan salah satu tempat paling diterokai di lautan. Tetapi ia bukan sahaja kerana kehilangan misteri kapal dan kapal terbang. Banyak ekspedisi dihantar ke kawasan segitiga Bermuda untuk mengkaji arus teluk. Pengaruh lautan terhadap cuaca, dasar laut dan mineralnya serta struktur geologi kerak bumi jauh di bawah dasar lautan. Mereka yang menganggap segitiga Bermuda sebagai perangkap kematian yang sebenar adalah betul sekurangannya dari satu perspektif. Ini sememangnya kawasan lautan yang sangat kompleks. Penampilan yang besar dan lekukan air dalam sistem arus laut yang kompleks dan peredaran atmosfera yang rumit semuanya wujud bersama di rantau ini dan kini anda akan mempelajari semua tentangnya. Mari kita mulakan dari dasar laut. Jom, kita mulakan dari dasar laut. Konfigurasi bawah di wilayah lautan ini dikaji dengan begitu baik. Malah kita juga tahu apa yang terletak beberapa kilometer di bawah dasar laut. Di pentas Florida di rantau Bahamas dan Bermuda, banyak penggerudian dan penyelidikan geofizik dilakukan. Terdapat juga pelbagai bentuk muka bumi dasar laut yang menakjubkan di segitiga Bermuda yang hampir tidak ditemui di tempat lain di planet ini. Terdapat pentas dengan tebing cetek cerun benua, dataran tinggi marginal dan median, selat dalam dataran abyssal dan jurang laut dalam. Kepelbagaian struktur ini jarang ditemui di lautan yang agak kecil. Para saintis menjalankan
planimetri peta morfologi berskala besar dasar laut dan menetapkan bahawa kawasan segitiga Bermuda boleh dibahagikan kepada dua bahagian, selatan dan utara. Bahagian selatan termasuk pelantar Florida, Bahama Banks, The Straits dan jurang laut dalam Puerto Rico. Di bahagian ini, bentuk dasar laut kelihatan sangat tegang. Beting yang luas berselang-seli dengan jalan yang lurus dan kedalaman laut yang sangat hebat. Bahagian utara segitiga lebih tenang dan mempunyai bentuk muka bumi bawah yang agak seragam. Pentas lebar bertukar menjadi sata air dalam yang sangat luas. Di utara dan timurnya, beberapa gunung laut dan dataran tinggi Bermuda agak besar timbul. Gunung dasar laut. Sekarang, ini akan menjadi sangat menarik. Sebenarnya, gunung dasar laut adalah perkataan yang terlalu besar, tetapi terdapat beberapa kumpulan gunung laut di bahagian utara dan timur segitiga. Sesetengah daripada mereka mempunyai nama, tetapi kebanyakannya tidak dinamakan. Hakikatnya, ketinggiannya cuma 150 hingga 200 meter. Mengikut standard permukaan, ini bukan gunung tetapi bukit. Tetapi untuk dasar laut, ini adalah pembentukan yang agak luar biasa. Pergunungan kecil di kawasan itu mempunyai bentuk kon yang agak pelik dan hampir sekata. Kon bawah kurang daripada 100 meter atau lebih banyak dan ini sebenarnya dipanggil bukit bawah air. Ia berbentuk bulat atau elips, mudah dilihat daripada atas. Cerun 10 hingga 30 darjah juga tidaklah begitu curam. Kaki lereng boleh berkisar antara beberapa kilometer hingga ratusan kilometer diameternya. Gunung, laut dan juga cerun di kawasan ini mempunyai bentuk biasa dan struktur teres yang agak rumit. Dalam kes pertama, gunung kelihatan seperti kon. Kedua, mereka kelihatan seperti banir besar dengan beberapa kon yang lebih kecil di atas. Menariknya, terdapat lebih sedikit gunung laut di lautan Atlantik berbanding di Pasifik. Malah terdapat kira-kira 10,000 gunung laut di lautan Pasifik, manakala dasar lautan Atlantik hanya mempunyai kira-kira 600. Dan maksudnya di sini bukanlah lautan Atlantik bersaiz lebih kecil, tetapi geologi lautan Pasifik lebih bersifat kepelbagaian. Tetapi di Atlantik terdapat juga tempat dengan beberapa bentuk jalur laut yang luar biasa. Mungkin ia bukan satu kebetulan bahawa konfigurasi yang paling menarik ditemui kebanyakannya di rantau Bermuda. Pulau-pulau yang menghubungkan nama mereka ke seluruh segitiga Bermuda adalah puncak gunung laut terbesar yang menjulang dari dataran tinggi Bermuda. Sesetengahnya terbit dari dasar lautan dengan sendirinya dan yang lain membentuk kumpulan. Bahan asal yang membentuk gunung dasar laut adalah basalt. Tetapi sukar untuk dilihat kerana gunung gandangnya dilitupi mendapan batu kapur. Platform batu kapur yang membentuk bahagian bawah segitiga Bermuda adalah pembentukan geologi yang unik. Tetapi deposit batu kapur di sini hampir 6 km dalam dan semua lapisan tebal ini adalah sisa-sisa makhluk kecil purba. Kawasan lautan ini juga menarik kerana terumbu karang paling utara di planet ini terdapat di sini. Dan selama beratus-ratus juta tahun, keadaan semula jadi yang kita lihat di sini kekal hampir tidak berubah. Secara umum, saintis tidak menemui konsensus mengenai asal-usul Bermuda. Pada tahun 2019, sekumpulan besar ahli geologi antarabangsa menerbitkan artikel dalam jurnal Nature yang menunjukkan bahawa Bermuda terbentuk akibat aktiviti gunung berapi yang sangat luar biasa. Sebelum ini, saintis tidak mengkaji mekanisme aktiviti gunung berapi seperti itu, tetapi ia mungkin menyumbang kepada pembentukan beberapa kepulauan gunung berapi yang lain di lautan dunia. Selama bertahun-tahun dipercayai bahawa gunung berapi purba lama yang telah pupus pernah menaikkan kepulauan Bermuda dari dasar laut Sargasso telah dicetuskan oleh gumpalan mantel. Malah kepulauan stabil diperhatikan di kawasan ini. Sebaliknya, kepulauan seperti itu boleh meninggalkan rantaian ciri pulau seperti Hawaii. Ia muncul akibat pergerakan kerak yang perlahan di atas aliran magma menegak yang stabil. Selain itu, tiada aktiviti gunung berapi yang terjejas oleh aliran ini pada hari ini. Untuk menyelesaikan ketidakseragaman ini, ahli geologi menjalankan analisis tambahan teras 800 meter dari Bermuda pada tahun 1972. Mereka mengesan komposisi mineral yang sangat luar biasa serta isotop plumbum dan beberapa unsur berat yang lain. Hasil penyelidikan menimbulkan beberapa hipotesis tentang asal-usul Bermuda. Menurut teori yang paling munasabah, gangguan dalam aliran magma mengangkat dan mencampurkan bahan serpihan plat purba yang dipelihara dalam zon perairan mantel. Ini mungkin kelihatan tidak jelas, tetapi apabila anda memahami semua ini, anda akan terkejut.
Cuba fikir semula, seluruh lautan Atlantik muncul kira-kira 175 juta tahun yang lalu akibat perpecahan benua super Pangea yang sebelum ini mengandungi hampir semua daratan planet. Plat yang kini membentuk Afrika, Eropah dan Amerika berpisah menimbulkan lautan di antara mereka. Banyak serpihan plat menjunam ke dalam mantel di bawah dasar lautan, tenggelam ke dalam zon peralihan pada kedalaman kira-kira 400 hingga 600 km. Kira-kira 30 juta tahun yang lalu, gangguan aliran mantel menyebabkan beberapa serpihan separa cair ini terapung lebih tinggi. Semasa bergabung, bercampur dan berinteraksi dengan air. Proses sedemikian boleh mewujudkan bukan sahaja bermula dengan geologi yang luar biasa, tetapi juga beberapa pulau gunung berapi lain di lautan. Ya, segi tiga Bermuda adalah tempat yang sangat luar biasa. Jutaan tahun sebelum ia menjadi arus perdana. Titik paling dalam di lautan Atlantik, Milwaukee, terletak di segitiga Bermuda. Jurang Puerto Rico adalah 8,380 meter dalam pada ketika ini dan menurut anggaran mungkin lebih dalam lagi. Namun jurang Puerto Rico juga dikaji dengan baik, malah kebanyakannya menerusi teknologi moden. Cerun 8 hingga 10 darjah yang terletak lebih dekat dengan pulau Puerto Rico adalah lebih curam sedikit. Cerun yang menghadap lautan adalah lebih sederhana dan hanya mempunyai 3 hingga 5 darjah. Jurang Puerto Rico bersaiz sederhana. Panjangnya ialah 1,550 km. Bagi meletakkan ini dalam perspektif, parit terpanjang di bumi, Peru, Chile adalah 5,900 km panjang, tetapi parit Puerto Rico adalah selebar 120 km yang merupakan salah satu yang terlebar di bumi. Sebagai contoh, parit Mariana adalah 2 kali lebih lebar. Jumlah kawasan dasar parit Puerto Rico ialah 186,000 meter persegi. Penulis sains fiksyen sering membayangkan bahawa bahagian paling dalam lautan menyembunyikan kuasa misteri dan makhluk yang tidak diketahui. Parit Puerto Rico nampaknya memberi inspirasi kepada idea-idea tersebut. Walau bagaimanapun, tiada perkara misteri ataupun gaib yang boleh ditemui di bahagian bawahnya. Yang ada hanyalah lodak, abu vulkanik dan lapisan pasir berbutir halus di beberapa tempat. Organisma laut dalam khas hidup di sedimen bawah dan di atas seperti span, holothurians, cacing dan makhluk hidupan lain. Dan sudah tentu ikan laut dalam. Walaupun kelihatan luar biasa, bahagian bawah segitiga Bermuda masih kekurangan sesuatu yang benar-benar misteri. Mungkin kita akan temui sesuatu yang menarik di dalamnya. Pada pandangan pertama, struktur bahagian bawah segitiga Bermuda bukan luar biasa. Di sini anda boleh temui batu sedimen biasa seperti batu pasir, batu kapur dan tanah liat. Lapisan ini berketebalan antara 1 hingga 2 km di kawasan dataran tinggi Bermuda dan sehingga 5 hingga 6 km berhampiran tebing Bahamas. Kadar purata pengumpulan sedimen adalah lebih kurang 6 mm setiap 150 tahun. Iaitu adalah yang paling selamat untuk mengatakan bahawa tak banyak yang berubah di dasar laut segitiga sepanjang 120 hingga 130,000 tahun yang lalu. Tapi ini cuma pandangan pertama. Terdapat sesuatu di kawasan ini yang menghantui bukan sahaja pencari misteri tetapi juga penyelidik yang ingin memastikan pelayaran di sini benar-benar selamat. Momen yang kita sedang bercakap kini adalah mengenai bom jangka masa. Bom jangka masa air. Dengan harapan bagi menjelaskan beberapa kehilangan kapal yang aneh, saintis cuba mengimbangi antara hipotesis yang menonjol dan pendekatan saintifik yang bagus serta menolak pseudosains. Antara teori yang benar-benar meyakinkan adalah letusan hidran metana, iaitu bentuk khas gas asli. Kehadiran mendapan hidran metana yang besar di pentas benua telah dibuktikan secara saintifik. Satu-satunya persoalan ialah sama ada jisim bahan-bahan ini yang dikeluarkan dengan cepat boleh menenggelamkan kapal. Beberapa eksperimen yang serius telah dilakukan untuk mengetahuinya. Sebagai contoh, sekumpulan penyelidik Australia menjalankan satu siri simulasi. Hasilnya sebenarnya sangat positif. Apabila bereksperimen dengan model kapal yang lebih kecil, letusan gas buatan menenggelamkan model yang agak mudah. Ini disebabkan oleh penurunan mendadak dalam ketumpatan air. Gangguan metana yang terputus-putus boleh mewujudkan kawasan air berbuih yang tidak dapat memberikan daya apungan yang mencukupi untuk kapal. Kawasan sebegitu yang terbentuk di sekeliling kapal boleh menyebabkan ia tenggelam dengan cepat dan tanpa diduga. Disebabkan kekurangan masa, isyarat kecemasan tidak dapat dihantar tepat pada masanya. Serpihan itu kemudiannya
akan segera dihanyutkan dan bertaburan oleh arus teluk. Justru, kehilangan itu amat sukar untuk dikesan. Kajian Geologi Amerika Syarikat menggambarkan rizab hadrin dasar laut yang besar di seluruh dunia termasuk di rantau Black Ridge, berhampiran pantai tenggara Amerika Syarikat. Teori ini tampak menjanjikan, tetapi menurut tinjauan geologi yang sama, tiada pelepasan gas hidrogen utama di zon segitiga Bermuda sejak 15,000 tahun yang lalu. Astrolab tidak mahu bercakap tentang sebarang konspirasi di sini. Lebih-lebih lagi terdapat banyak penjelasan yang berasas yang membongkar sifat misteri walaupun kehilangan identiti berprofil tinggi. Tetapi misteri menarik minda yang ingin tahu tidak kira betapa sulitnya misteri segitiga Bermuda dan tidak kira sejauh mana rahsianya diambil. Ia memberi inspirasi kepada rasa ingin tahu seluruh generasi dan dalam usaha mengejar misteri, manusia sering menemui sifat sebenar fenomena yang dengan cepat bertukar daripada fantasi kepada fakta yang tidak dapat dipertikaikan. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.